Begitulah antara perkara yang kita sentuh dalam pelajaran kuliah yang lepas. Jadi nak masuklah pelajaran pada malam ini. Malam ini tajuk dia apa tadi? 5 kalimah yang terubah. Apa benda 5 kalimah yang terubah? Masa awal-awal Islam dulu, 5 kalimah ni maksud dia lain. Tapi bila zaman berubah, 5 kalimah ni pun terubah maksud dia. Jadi lain pula maksud dia. Imam Ghazali dia suka kalau kita guna kalimah-kalimah ni ikut macam yang asal. Tapi malangnya kita dah terima dah perubahan tu. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa sumber yang menimbulkan keserupaan ilmu yang tercela dengan ilmu syariat ialah penyelewengan nama-nama. Penyelewengan nama-nama yang terpuji, penggantiannya dan pemindahannya dengan maksud yang merosakkan kepada pengertian-pengertian yang tidak dikehendaki oleh orang-orang soleh terdahulu dari abad pertama. Apakah 5 kalimah yang terubah tu? Yang pertama, fiqh, dah terubah maksud dia. Yang kedua, ilmu, dah terubah maksud dia. Yang ketiga, tauhid, dah terubah maksud dia. Yang keempat, tazkirah, dah terubah maksud dia. Yang kelima, hikmah, dah terubah maksud dia. Zaman-zaman awal dulu maksud dia lain. Bila zaman berubah, maksud dia pun berubah jadi lain. Kita ambil contoh yang mudah dalam masyarakat kita lah. Yang pertama, perkataan smart. Ini cerita kampung saya. Smart ni daripada bahasa Inggeris, maksud dia bijak. Bila kita cakap satu-satu orang tu smart, bijak, orang tu bijak, dia tuju kepada otak, akal. Tapi bila sampai di tempat saya, smart ni dia jadi kepada penampilan. Oi, hang smart sungguhlah hari ni. Sebab kita nampak rambut dia kemas, muka dia baru lepas mandi, pakai pula baju cantik bergaya. Oh, smart sungguh. Smart kita tu dah tuju kepada luaran. Padahal smart tu asalnya tuju kepada dalaman, kepada fikiran bijak. Bila sampai kat kita, kita dah terbiasa terubah. Oh, smart dia, anak dia tu smart lah. Smart tu maksud dia kacak, kemas, bersih, bergaya, yang tu smart. Nampak tak berubah? Contoh kedua, canggih. Zaman saya remaja dulu, kalau kepada orang perempuan ni kita sebut canggih, oh, awak tu canggih semua. Padahal perkataan canggih ni dia tuju kepada teknologi, dia tuju kepada sistem, dia tuju kepada peralatan, dia tuju kepada ketenteraan. Yang tu yang canggih. Tapi pada zaman saya tu dia berubah. Dia tuju kepada perempuan yang cantik, yang seksi, yang bergaya. Oh, canggih sungguh awak tu. Macam mana nak kata awak tu canggih? Canggih ni dia teknologi, sistem, peralatan. Tapi dah terbiasa, generasi muda zaman tu semua sebut perempuan ni canggih. Oh, canggih sungguh lah. Tak kenal lah kan. Ataupun biasa kita zaman budak-budak dulu bila nak bergaduh, jaga sikit, saat dia aku lipat je dia ikut. Asal perkataan lipat tu lipat lah. Tapi bila sampai zaman kita tu, lipat tu maksud dia kita nak pukul dia lah. Lipat, istilah lipat tu dah terubah maksud dia. Samalah juga dengan dalam bidang agama. Istilah fiqh, istilah ilmu, istilah tauhid, istilah tazkir ataupun zikir ataupun tazkirah, istilah hikmah, asal-asalnya dulu maksud dia lain. Bila zaman berubah, maksud dia pun berubah. Ini kita nak tengok satu persatu dalam masa yang kita ada. Kalimah yang pertama, fiqh. Kata Imam Al-Ghazali, kalimah fiqh ini telah diselewengkan pemakaiannya. Pemakaian fiqh itu diberikan kepada pengetahuan furu' agama yang ganjil mengenai fatwa, mengetahui sebab-sebab yang mendalam dari fatwa itu, memperbanyak perbicaraan padanya, menghafal kata-kata yang berhubungan dengan fatwa itu. Pada zaman Imam Ghazali, kalimah fiqh ni maksud dia ilmu hukum hakam. Sedangkan pada asalnya dulu, perkataan fiqh ni dia bukan hukum hakam, dia ada maksud yang lain. Pada masa pertama dahulu, zaman-zaman awal dulu, nama fiqh itu ditujukan kepada pengetahuan jalan akhirat, kepada penyakit-penyakit jiwa, penyakit jiwa yang halus-halus dan merosakkan amal.
teguh pendirian dengan pandangan hina kepada dunia, sangat menuju perhatian kepada nikmat akhirat, dan menekankan ketakutan kepada hati. Zaman-zaman awal dulu, zaman-zaman sahabat dulu, bila disebut fiqh, dia tuju kepada ilmu muamalah, iaitu sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, iaitu ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang berkait dengan hati. Asal-asalnya dulu bila kita kata dia tu ahli fiqh, maksud dia orang itu ahli dalam soal hati, ahli tasawuf, ahli sufi. Tapi bila zaman berubah sampailah hari ini, bila disebut fiqh, kita tuju kepada hukum hakam. Tapi sebab kita dah terima secara universal benda tu, tak apalah. Asalnya dulu fiqh ni maksudnya ilmu soal hati, bukan hukum hakam. Imam Al-Ghazali dia bagi bukti dia. Dibuktikan kepada yang demikian itu oleh firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 122, maksudnya untuk berfiqh dalam ad-din dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila telah kembali kepada mereka. Kita tengok kalimah fiqh ada dalam ayat tu dan dikaitkan dengan memberi peringatan. Bila memberi peringatan, dia berkait dengan soal hati. Dia bukan soal hukum hakam. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang menghasilkan peringatan dan penakutan, itulah fiqh namanya. Bukanlah fiqh itu bercabang-cabang soal talak, soal pembebasan budak, yakni pembebasan hamba, memerdekakan hamba, soal li'an, soal pesan barang, soal sewa menyewa. Yang demikian itu tidaklah membuahkan peringatan dan penakutan. Nampak tak terubah? Asal-asalnya dulu kalimah fiqh ni ataupun ahli fiqh tu ialah yang berkait dengan hati, bukan tentang hukum hakam. Bila sampai zaman Imam Al-Ghazali dah berubah. Sebut ahli fiqh orang yang mahir hukum hakam pasal nak merdeka orang, pasal jual beli, pasal dengan sewa menyewa, dah terubah maksud. Bahkan apabila terus-menerus bergelumang dengan itu, membawa kepada kasar hati, mencabut ketakutan dari hati, sebagaimana kita saksikan sekarang pada orang-orang yang menjurus demikian. Imam Ghazali nak cerita orang yang tumpu sangat pada fiqh hukum hakam ni, dan dia abaikan soal hati, hati dia akan jadi keras. Sebab tu kita tengok sebahagian orang-orang fiqh ni dia keras, kasar. Dia kira nak menghukum je. Kan? Sebab dia dididik dengan hukuman tu. Macam kita didik anak-anak lah. Kita didik anak-anak, dia ada tasawuf dia juga. Bukan semesti dengan rotan saja. Bukan semesti dengan ganjaran dan ugutan saja. Adik jangan menipu, nanti masuk neraka. Adik jangan mencuri, nanti masuk neraka. Adik jangan buat macam ni, nanti Allah marah. Lama-lama duk masuk dalam fikiran dia yang tu je. Dia bayangkan Allah ni penghukum. Sebab kita mendidik cara fiqh. Ataupun adik kena puasa ni, walaupun tak cukup umur puasa, nanti masuk syurga. Adik kena baca Quran ni, nanti masuk syurga. Dia duk tumpu yang tu je. Lama-lama budak ni dia dapat tanggapan upah. Dia kira upah saja. Dia nampak Allah ni sebagai pembayar upah. Sebab tu sesekali kita kena selang-selikan dengan tasawuf juga. Contohnya, kalau adik semayang, Allah sayang. Adik tak semayang pun Allah sayang dah. Tapi kalau adik semayang, Allah lebih sayang. Dia kait dengan sayang. Dia bukan kait dengan ancaman, bukan kait dengan upah tu tadi. Sesekali kait dengan ancaman, sesekali kait dengan upah, sesekali kait dengan cinta kepada Allah. Barulah sesuai. Yang kita duduk dengan ni, dengan hukuman ni. Buat macam ni neraka, buat macam ni neraka, buat macam ni azab. Lama-lama dia terdidik dengan benda tu je. Satu lagi bukti Imam Al-Ghazali, surah Al-A'raf ayat 179, maksudnya bagi mereka yang tidak berfiqh dengan hati. Tengok perkataan yang diguna dalam tu, kalimah fiqh ada, dengan hati. Maksud dia fiqh ni soal hati. Zaman-zaman awal dulu, soal hati. Dimaksudkan dengan fiqh ialah pengertian-pengertian keimanan, bukan mengeluarkan fatwa. Ya, kita lompat sikit. Ditanyakan Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri.
Siapakah di antara penduduk Madinah yang lebih fik? Okey, Sa'ad, dalam ramai-ramai penduduk Madinah ni siapa yang ahli fik, yang lebih fik dia? Jawab Sa'ad bin Ibrahim, yang lebih kuat takwanya kepada Allah. Jadi kita nampak kalimah fik dituju ke mana? Dia tak tuju kepada orang yang banyak hafal hadis. Dia tak tuju kepada orang yang mahir ilmu hukum hakam. Dia tidak tuju kepada orang yang mahir jawab soalan fiqh. Dia tak tuju kepada ilmu-ilmu yang lain lah pasal hukum hakam. Tapi dia tuju kepada orang yang paling kuat, lebih kuat takwa dia. Yang tu ahli fiqh. Ni zaman-zaman awal. Jadi fahamlah kita kesimpulannya. Zaman awal dulu, bila disebut fiqh, dia tuju kepada soal hati, bukan hukum hakam. Tapi lama-kelamaan dia pun dah terubah. Macam smart tadi tu lah. Oh, hang smart sungguh lah hari ni. Kita tuju kepada pakaian dia pula dah. Padahal smart tu untuk pemikiran. Bila zaman berubah, maksud kalimah tu pun berubah.